Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair birahmatika nasta'in wa birahmatika nasta'in ya fattah ya rabbal alamin wa ba'd Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin Anil Hasan bin Ali sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhu qala Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuka ila ma la yuribuk da' ma yaribuka ila ma la yaribuk Rawahu an-Nasa'i wa Tirmidzi wa qala hasanun sahihun Ibnu Rajab rahimahullah dalam mengumpulkan hadis yang dia namakan Jami'ul Ulum wal Hikam, kumpulan ilmu-ilmu dan hikmah, lebih kurang dalam 50 hadis dibawa datang dalam ni, dan yang ke-11 daripada kumpulan hadis Ibnu Rajab ini riwayat daripada Hasan bin Ali, cucunda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, aku telah mengingati antara yang dipesan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Da' tinggalkan ma sesuatu yaribuka yang tidak pasti, yang kamu rasa ragu, ila kepada ma sesuatu yang la yaribuka kamu rasa pasti. Sesuatu yang tidak pasti tinggalkan, ambil yang pasti. Yang syak tinggalkan, ambil yang yakin. Yang tidak pasti, yang tidak berasa yakin, tinggal dan ambil yang yakin. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Imam At-Tirmidzi, katanya hadis yang hasan lagi sahih. Kata Imam Ibn Rajab, hadzal hadis kharrajahul Imam Ahmad, selain daripada Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tirmidzi telah merekodkan akan hadis ini juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya. Wa Ibnu Hibban, begitu juga Imam Ibnu Hibban merekodkan fi sahihihi dalam kitab sahihnya. Wal Hakim, dan Imam Hakim juga merekodkan di dalam kitab Mustadraknya, tetapi berbeza riwayat. Hadis sama, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Dalam kitab Mustadrak Imam Hakim, hadis diriwayatkan oleh Buraid bin Abi Maryam daripada Abil Hawra, daripada Hasan bin Ali. Ada berbeza periwayatan tetapi hadis yang sama. Dan Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan hadis ini yang riwayat datang daripada Abul Hawra As-Sa'di daripada Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ialah hadis yang sahih. Dalam perawi-perawi hadis ini ada seorang yang bernama Rabi'ah bin Syaiban. Kebanyakan
ahli hadis menyatakan dia seorang yang siqah, dipercayai. Begitulah dinyatakan oleh Imam An-Nasai, Ibnu Hibban dan juga yang lain-lain. Baik. Kata Ibnu Rajab, hadis ini adalah satu bahagian atau secebis daripada hadis yang panjang. Ada satu hadis panjang berkenaan dengan doa qunut dalam witir. Dalam hadis yang panjang, hadis itu tajuk besarnya sebenar ialah qunut dalam witir, tapi didatangkan secebis daripada hadis tersebut. Dan ada yang mengatakan sebahagian lain daripada sebutan hadis, da'ma yaribuka, tinggalkan perkara yang tidak pasti, ila ma la yaribuk, ambil yang pasti itu, antara lain-lain dalam pecahan ataupun cebisan hadis-hadis, fa inna sidqa tama'ninatun wa innal kizba raibatun. Sesungguhnya as-sidqa, kebenaran itu, tama'ninatun atau dibaca dengan tuma'ninatun, ketenangan. Kebenaran itu tenang, wa innal kizba ribah, dan bohong atau dusta itu ribatun, ada perkara yang tidak sedap hati atau syak atau ragu-ragu. Dan di dalam lafaz Ibnu Hibban, dalam riwayatnya ada dinyatakan, fa innal khaira, sesungguhnya kebaikan, tuma'ninatun adalah perkara yang tenang, wa inna syarra, dan sesungguhnya kejahatan, ribatun, perkara yang tidak sedap hati. Baik, bila kita gabungkan da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan perkara yang tidak pasti, ambil perkara yang pasti. Fa inna sidqa tuma'ninatun, kerana kebenaran itu adalah benda yang ada ketenangan. Sesuatu amal yang pasti, sesuatu amal yang benar, dianya memberi hati rasa tenang dalam kita beramal, kerana mengharapkan pahala dan juga diterima Allah Ta'ala. Wa innal kizba, dan dusta, bohong itu adalah suatu yang tidak sedap hati. Hati seorang yang soleh terutamanya tidak boleh terima perkara yang tersebut. Dan sesungguhnya kebaikan itu suatu ketenangan, dan kejahatan suatu perkara yang tidak sedap hati atau perkara yang tidak tenang. Imam Ahmad bin Hanbal, ada satu riwayat lain daripada Anas bin Malik. Hadis ini daripada Hasan bin Ali, cucu Nabi. Ada dalam satu riwayat lain, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sebutan yang sama, da'ma yaribuka ilama la yaribuka. Imam At-Tabrani rahimahullah begitu juga mengambil riwayat daripada Imam Malik, daripada Imam Nafi', daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, riwayat yang lain tetapi hadis yang sama. Dan di dalam satu riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya pernah sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seseorang. Nabi kata perkataan hadis ni, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan perkara yang tidak pasti dan ambillah perkara yang pasti. Maka orang lelaki tadi, iaitu di kalangan sahabat yang jumpa Nabi, bertanya, wa kaifa li bil ilmi bidzalik, bagaimana saya boleh tahu berkenaan benda ni pasti ke benda ni tak pasti? Sebab ini tidak lain, tidak mesti kena ada ilmu lah. Benda ni betul ke benda ni tak betul? Nak tahu pasti-pasti yang betul tu. Qala, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni Nabi jawab atas dasar orang beriman. Nabi jawab atas dasar orang soleh. Nabi jawab atas dasar orang yang hati betul. Kata Nabi, iza aradta mra'an
apabila kamu nakkan sesuatu, fadha' yadaka ala sadri, letak tangan kamu di atas dada. Letak tangan atas dada. Fa innal qalba, sesungguhnya hati, yattarib, akan tidak rasa tenang, lil harami, bagi perkara-perkara yang haram. Ini kata tadi bergantung kepada keimanan orang soleh, hati yang baik. Bila letak tangan, tengok hati berasa tak sedap ni. Letak tangan atas dada, sesungguhnya hati yattarib, akan berdenyut ataupun tidak rasa tenang, lil haram, bagi perkara yang haram. Fa innal qalba yattaribu lil harami wa yaskunu lil halali, dan ia akan tenang, hati ni perkara yang halal. Allahu akbar. Itu sebab dalam kata lain Nabi SAW bersabda, ittaqi bi firasatil mu'min, berhati-hati dengan firasat orang mukmin, pandangan hati orang mukmin, kata hati orang mukmin. Tu orang-orang yang soleh itu, seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, uhibbus salihina walastu minhum la'allallaha yarzuquni salihah. Aku sangat-sangat mencintai, menyukai orang-orang soleh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan aku orang soleh. Sebab orang soleh yang berbuat baik kepada agama, kepada Allah dan Rasul, mereka menjunjung titah perintah Allah, maka segala benda di atas dunia ini akan mendapat kebaikan dengan kesolehan seseorang. Baiknya dunia kerana baiknya orang, dan buruk rusak musnahnya dunia oleh kerana kerosakan orang. Orang manusia, terutama orang Islam, orang beriman, boleh memberi kesan yang besar pada bumi, langit, segala apa yang ada atas muka bumi ni. Sebab kerana itu Nabi kata tidak akan bangkit kiamat selagi mana ada orang yang mengatakan Allah atas muka bumi. Kerana bernilainya orang beriman, bernilainya ahlullah, bernilainya orang soleh. Maka ada ini kata tadi, wa innal muslima, sambungan tadi, apabila kamu nakkan sesuatu, letak tangan kamu atas hati, letak atas dada, maka kamu akan berasa, hati yang berasa tak sedap tadi itu bagi perkara yang haram, dan akan tenang dengan benda yang halal. Tapi ini berkait rapat dengan hati orang yang soleh, orang yang baik, orang yang beriman. Dan yang sama pentingnya ialah ilmu, kena tahu. Kalau tak tahu, macam mana dia nak boleh buat satu keputusan. Itu sebab orang lelaki tadi tanya, bila Nabi SAW kata kepada dia, tinggalkan benda yang tak pasti, ambilkan benda yang pasti. Benda yang syak, benda yang tak pasti, benda yang tak yakin, tinggal, ambil yang yakin. Dia tanya macam mana nak tahu? Benda ni benda yang pasti, benda ni benda yang yakin, benda ni benda yang tidak ada keraguan, maka tidak memang ilmu nombor satunya. Yang kedua, hati seseorang mukmin tu memberi tindak balas. Kadang berasa tak sedap hati, tak molek mana ni? Tak, berasa tak sedap. Itu sebab dalam syariat hati main peranan besar. Niat hati, qasad hati main peranan besar, dan sangkaan-sangkaan hati pun boleh memberi kesan dalam niat kita. Dalam niat kita dan dalam hukum sesuatu perkara dalam syariat tu sendiri. Hadis 40 Imam An-Nawawi, di tempat hadis yang hampir sama makna, dalam syarahannya dinyatakan bahawa masalah fiqh, seorang yang dia ni seorang, dia panggil mushtari, pembeli. Dia nak pergi beli sesuatu barang di sesuatu kedai, tapi hati dia berasa barang yang tuan kedai ni dapat ni, rasa dia tak betul cara. Dia barang kadang barang halal, barang elok, tetapi cara mendapatkan barang tadi dengan cara penipuan, dan jangan cara penindasan, rampasan, ambil tanpa izin sebagainya. Jadi hati dia tu ada terdetik, mungkin ada beberapa keadaan dia mengenali tuan kedai ni, jenis kurang ambil cakna, ambil berat dengan bab-bab untuk mendapatkan sesuatu barang. Bila ada perasaan
Tak sedap ya kata tuan kedai ni punya penghasilan barang yang dia nak jual tu, maka hukum dalam mazhab Imam Syafi'inya makruh pergi beli. Bagi pembeli tadi. Sebab apa? Dia rasa dia kena sikit tuan kedai ni. Bagi kita yang kita tak kenal, kita punya sangkaan baik tuan kedai dapat hasil barang yang betul dengan cara yang elok. Bagi kita tidak ada apa, harus kita beli. Jadi pembeli yang sama jika dalam hati rasa lain, ada sesuatu pada cara yang tuan kedai tadi hasilkan, makruh. Dan kalau dia pasti kata barang yang dihasilkan sama ada dengan cara yang tak betul, dengan cara yang haram, memang haram beli. Pada hati orang tu pun main hati pengetahuan dia pada sesuatu. Baik. Jadi oleh kerana Nabi pun bagi tahu orang tadi, orang tu pun tanya Nabi SAW bagi satu kaifiah atau satu kaedah. Letak tanganmu atas hati, atas dada tadi. Jadi hati orang soleh ni beri tindak balah. Satunya kena dengan ilmu tak ada main dengan ilmu, dia kira dak, dia kata ada hadis Nabi sebut letak atas dada ya, dia letak atas dada, tak ada bunyi apa pun dia kata bismillah kan. Jadi dia tak ada ilmu, tak ada ilmu, benda hak tak betul dah, petang lagi hak tak betul dah, tapi dia kata ni letak atas dada ni, molek-molek ya, hati tak ada berdegung apa pun. Jadi ilmu juga selain daripada dia melakukan tu. Dan Nabi SAW bagi tahu kepada seorang, jawapan kepada seorang mengikut soalan orang tadi. Itu kita tengok soalan-soalan yang Masya Allah. Orang menyoal perkara yang sama, jawapan yang berbeza daripada baginda Nabi SAW. Antara contohnya, ada satu yang masyhur, masalah kedatangan kita pada hari Jumaat. Ni salah satu, kita ambil sikit furuk cabang daripada nak bagi tahu tentang persoalan sama, kadang keadaan yang sama, hukum yang berlainan. Kita datang Jumaat, ada orang datang awal, ada orang mari lewat. Jadi awal lewat, mari awal, dia boleh semayang dulu, kadang sebelum waktu apa semua. Memang dari segi kelebihan yang berbeza lah. Orang yang di saf awal, kedatangan awal, dengan ganjaran pahala yang besar banyak. Baik, sekarang masalahnya, seorang datang, imam bangun untuk berkhutbah. Sama ada imam dah bangun, imam dah telah memulakan khutbah, sedang berkhutbah dia mari. Dua keadaan. Satu, dia mari ni imam sedang berkhutbah. Ketika zaman baginda Nabi SAW berlaku. Dan ada dua keadaan. Ada seorang mari, bila orang mari, antara sunat kita memasuki masjid, kaki kanan baca doa Allah maftah li abwaaba rahmatik daripada sempadan, dan melaksanakan solat sunat tahiyatul masjid. Pecahan banyak dalam perbincangan antara dalam ulama Syafi'i bahawa sembahyang, apa saja jenis sembahyang, bila kita masuk saja masjid, maka sembahyang tu mengambil tempat tahiyatul masjid. Tahiyah maknanya menghormati. Maksud tahiyah menghormati. Menghormati masjid dengan melakukan sembahyang sunat. Sama ada sembahyang sunat tu kita niat tahiyatul masjid, atau kita masuk masjid masa tu imam sudah laungkan azan, bila laungkan azan kita pun sembahyang sunat qabliyah pun jadi tahiyatul masjid. Atau kita masuk, ni kita cabang sikit, kita masuk imam takbir untuk takbiratul ihram sembahyang, kita pun masuk sembahyang pun tahiyatul masjid dapat. Sampaikan orang-orang yang jenis tak rajin nak sembahyang sunat ni, masuk tidak, bagi dia jangan duduk, dia kurang rajin sikit nak sembahyang sunat-sunat ni. Awak duduk diri sampai mana? Sampai tu bila qamat, bila masuk saja imam takbiratul ihram, awak takbir, awak punya tahiyatul masjid dapat. Ini tidak termasuk orang yang masuk masjid dah lah tak rajin nak sembahyang, dia terus duduk, tak dapat dah dia. Bila duduk saja dia habis. Sunat tahiyatul masjid itu syarat sebelum duduk. Jadi kalau dia tak duduk, dia berdiri, dia tak rajin nak sembahyang sunat, diri tunggu tu bila qamat, dapat tahiyatul masjid. Baik. Jadi kembali pada bab tadi, bila seorang masuk, pernah berlaku di zaman baginda Nabi SAW, seorang tu duduk
Nabi sedang khutbah. Nabi suruh bangun, qum salli, bangun sembahyang. Tengah khutbah ni. Baik. Mendengar khutbah dengan melakukan sembahyang tahiyatul masjid. Sembahyang tahiyatul masjid sunat, tuntutan untuk seorang. Khutbah ni untuk ramai dan tuntutan juga untuk kewajipan seorang yang wajib baginya Jumaat, dia kena dengar. Baik. Pernah berlaku juga Nabi tak suruh bangun. Ada orang mari, dia tak bangun, terus dia duduk dalam, terutamanya dalam majlis-majlis ilmu. Ni kita kena ambil ingat ni. Kadang-kadang di kalangan kita kan, pergi ke masjid, kita sampai masjid, contohnya selepas dah, kalau sembahyang fardu belum, memang kita kena sembahyang fardu. Jika orang sembahyang dah part lain, mari untuk kuliah, datang untuk nak dengar mengajar, mari masuk masjid di sembahyang. Tidak di keutamaan ketika tu bila masuk dalam masjid, wujudnya majlis ijtimai, majlis orang ramai, majlis ilmu, majlis syarahan, maka datang, mari duduk tanpa laksanakan apa sembahyang dan ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar 4 kali. Zikir ini mengambil tempat 2 rakaat sembahyang sunat tahiyatul masjid. Sebab apa? Lebih utama dia mari duduk bersyarikat atau bersama di dalam majlis daripada dia sembahyang seorang gitu. Dapat pahala mengambil tempat 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Tak perlu dia mari duduk. Sebab apa? Sekarang ada majlis. Baik. Yang berlaku zaman Nabi. Jadi sekarang ada 2 keadaan. Ada masa Nabi tekankan majlis lebih utama duduk tanpa lakukan sembahyang, dan gantinya dengan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, zikir 4 kali. Ada masa yang mari ada sahabat sedang Nabi berkhutbah, Nabi suruh bangun. Maka bila kita tengok hadis ini dalam perbincangan bab Jumaat dalam Sahih Imam Al-Bukhari, syarahan kitab Imam Al-Bukhari yang disyarahkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Perbahasan ni panjang lebar dan detail. Seeloknya kita cuba carilah, ada masa, ada peluang, perbahasan tentang datang seseorang sedang khatib berkhutbah, apa baginya, duduk atau mesti dia melaksanakan sembahyang dulu. Perbincangan ni dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani telah menukilkan, kalau tak silap saya 20 pendapat. Kalau tak 20 pun dekat-dekat. Saya kurang ingat dah, antara 18 ataupun 20 pendapat yang Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani lebih mentarjihkan duduk terus lebih aula daripada sembahyang ketika khatib sedang berkhutbah. Kita mari hari Jumaat, khatib baca khutbah dah mari lambat-lambat dah, nak buat lagu mana? Duduk tu, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Lebih aula 20 atau 18 kata Imam Ibnu Hajar lebih aula daripada sembahyang. Maka persoalan timbul, bagaimana Nabi SAW suruh sahabat Nabi tu bangun pada ketika tu? Maka dalam hadis tu dia huraikan, kita kena tengok asbabul wurud, asalnya hadis ni disebut kenapa dan masa tu masa macam mana. Maka bila kita tengok balik hadis yang Nabi SAW suruh seorang sahabat datang masa Nabi sedang berkhutbah, Nabi suruh berdiri. Asalnya kisah khutbah Nabi itu berkisar mengenai infak kepada orang-orang yang susah. Nabi duk khutbah ni, khutbah Nabi tajuk dia infak kepada orang susah, bantu orang susah, orang miskin, orang fakir. Dalam Nabi duk berkhutbah, masa tu masuk seorang miskin. Jadi masuk seorang miskin, Nabi SAW orang yang begitu tinggi hikmah dia. Bukan dia nak kata ni orang miskin ni, dia apa rasa hati nanti. Walaupun orang miskin sepatutnya berasa bangga, sepatutnya. Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, wa amitni miskinan, matikanlah aku dalam keadaan miskin,
wahsyurni ma'a, ataupun dalam riwayat fi zumratil masakin, bangkitkanlah aku di padang mahsyar kelak bersama mereka orang-orang yang kelompok miskin. Memang orang miskin patut berasa bangga. Miskin ni moga bagi kaya bagi miskin Allah Ta'ala. Kita ikhtiarkan dalam i'tiqad ahli sunnah, Allah Ta'ala yang menentukan. Kita berazam, kita mencari sebab, kita buat sesuatu ikhtiar yang menentukan Allah. Kita berikhtiar untuk cari rezeki yang halal untuk kita, untuk anak kita, sampai untuk kita bertemu Allah dalam keadaan Allah redha. Tapi dalam masa yang sama ada orang yang dapat ruang yang baik dan dia dapat jadi orang kaya. Ada orang tidak. Jadi kaya miskin ni Allah Ta'ala bagi. Begitu juga ilmu, ada ilmu tak ada ilmu. Sebab itu orang kaya ataupun orang yang berilmu, dua jenis kelompok yang kena bersyukur kepada Allah. Dia tak boleh rasa lebih, bukan sebab dia, bukan kerana dia, ni kerana Allah bagi. Dah kalau Allah tarik, masa tu juga Allah tarik. Apa ada? Orang yang dalam keadaan reti sesuatu, ada ilmu, tiba-tiba Allah tarik, hilang. Masa tu juga tak ada. Banyak berlaku. Kadang kita contoh, bila berlaku, saya zaman belajar pondok, ingat kecil dulu, tengah semayang, antara syekh kita di pondok, antara tok guru kita, baca dalam semayang surah yang lazim. Baca surah lazim, tiba-tiba dia kata blank, tak nampak langsung. Masa tu kok ulang, orang belakang bagi, tak ingat. Dah bagi masa tu, tarik masa tu, tak ingat masa tu. Bukan hak kita. Hak kita minta dengan Allah, syukur atas nikmat, kurniaan Allah, nikmat ilmu dan juga nikmat harta benda. Baik. Jadi bila seorang tadi masuk, Nabi sedang berkhutbah berkenaan dengan kebaikan infak kepada orang susah. Nabi tengok orang ni masuk, Nabi suruh bangun semayang. Tujuan utama Nabi, antara orang yang dinyatakan dalam khutbah Nabi berkenaan dengan miskin yang patut diberi bantuan orang susah, inilah dia. Nabi tak cerita lah ni orang miskin. Nabi bijak cara dia. Maka bila masuknya sahabat ni, Nabi tengok, Nabi kata kum fasalli, bangun semayang. Supaya apa? Orang lain boleh ambil. Sahabat-sahabat Nabi ni orang yang peka. Tu sebab dalam satu kata-kata ulama kata apa? Al-aqilu yafhamu bil isyarah. Orang berakal ni dia boleh faham dengan isyarat ya. Itu sahabat Nabi orang yang sangat peka keadaan. Bila Nabi sedang duk cerita tentang kelebihan membantu menolong orang susah, orang fakir, orang miskin ni, masa tu juga Nabi suruh bangun. Sedangkan mereka sahabat-sahabat Nabi tahu bahawasanya dalam majlis, terutama khutbah ni, maka mari datang terus duduk kita baca tasbih ya. Tapi bila tengok Nabi suruh bangun ni, ini tanda Nabi nak mengisyaratkan ni adalah orang yang termasuk dalam kategori yang Nabi kata supaya bantu dia. Oleh kerana tu dia panggil hukum yang Nabi suruh orang tu bangun tu bukan untuk semua, khusus kepada dia satu. Yang kedua, untuk nak mengisyaratkan sahabat lain bahawa inilah orang yang dimaksudkan dalam khutbah dia supaya dibantu. Jadi bila kembali kepada bab hukum, Nabi suruh tadi bukan suruh atas dasar ni hukum yang mana umat semua ambil, tetapi ini sebagai satu isyarat kepada sahabat-sahabat lain nak bagi bantuan orang tadi. Maka kembali kepada asal hukum, bila dalam majlis, sama ada majlis ilmu ataupun khutbah. Oleh kerana itu Imam Ibn Hajar Asqalani kata lebih baik, afdal, kita terus duduk datang pada majlis dan kita baca 4 tasbih sebagai ganti. Moga ada ganti. Kalau benda tak ada ganti lain ya. Tak dapatlah sunat tu, ini ada. Sunat pun dapat, duduk pun aula, duduk pun afdal. Maka bila kita tengok kepada hadis tadi, Nabi SAW bagi tahu kepada sahabat itu, tinggalkan perkara yang tidak pasti, ambil perkara yang pasti. Dan bila sahabat itu bertanya bagaimana nak tahu tu, maka kata Nabi, sesuatu yang kamu nak lakukan, letak tangan atas dada, maka tengok hati. Hati dia tidak akan rasa tenang ataupun berasa tenang kepada perkara yang haram, dan hati akan rasa tenang bila perkara yang halal. Wa innal muslima, dan sambungan hadis, sesungguhnya orang Islam itu al-wara'a, ada sifat wara'nya.
berhati-hatinya, sifat caknanya, pekanya. Bah kalau jenis orang ni tak peka, orang ni jenis tidak jaga mana, maka sifat Muslim yang sebenar tu tak ada, atau kurang, atau tak sempurna. Tu ya benda. Macam kita kata berdoa kerana ada beberapa waktu doa dimakbulkan Allah. Kita kata kita cari dah waktu, molek dah berdoa, molek dah minta dengan Allah, tak pernah-pernah bagi. Dia benda masalah. Allah Ta'ala kata ud'uni astajib lakum, berdoa pada aku pasti aku terima. Bila Allah kata pasti terima, kita doa, kerja kita buat ialah Allah bagi Allah tak bagi, kita boleh tengok kekurangan kita. Bukan kita kata kita buat dah ni tak bagi-bagi gua nah. Suruh tu ni kadang-kadang kita kata kita ni semayang jemaah jaga, perintah-perintah Allah jaga, tapi ada masa kadang doa tak terima. Dia dalam bab penerima Allah ni, kaifiat Allah Ta'ala, ada yang Allah bagi secara tunai, dan ada masa Allah Ta'ala tangguhkan dulu untuk Allah nak bagi yang lebih baik di masa yang lebih dia perlukan. Kadang-kadang Allah Ta'ala tak bagi langsung di dunia untuk nak melipat gandakan di akhirat. Dan kadang Allah dengan hamba ni dia kasih. Bila kasih, dia suka hamba duk minta. Suka Allah. Tak serupa kita manusia ni. Yang kita manusia minta banyak-banyak, kita mulalah sakit hati, nak marah apa sebagainya. Tak ada orang lain nak minta ke? Muka ni juga. Allah Ta'ala lain, lagi minta, lagi rapat, sehingga kan orang tidak meminta Allah, tak berdoa tu, dalam hadis ada diriwayatkan yaghdab alaih, Allah marah lagi orang tak minta dengan dia. Tak minta marah, aku Ar-Razzaq, pemberi rezeki, aku yang berkuasa, aku yang ada segala-gala, tiba-tiba hamba tak minta dengan aku, nak pergi minta dengan orang lain, nak cedok yakin dengan perkara lain, Allah marah. Allah tak suka, Allah suka minta. Dan satu lagi pernah berlaku, kalau kita nak kias tengok, satu kali Nabi SAW pergi rumah seorang sahabat. Ni sahabat Nabi ni kepekaan, pengetahuan, kefahaman ni tinggi. Itu sebab kisah-kisah sahabat Nabi ataupun tentang perilaku mereka patut kita belajar supaya kita nak tengok tu, sebab usul kehidupan kita adalah sahabat. Nabi pergi satu rumah, Nabi bagi salam, Assalamualaikum. Dalam rumah ni, tuan rumah ada sahabat, anak dia ada, anak dia nak jawab, dia tak bagi jawab. Nabi pun bagi salam lagi. Dan kita ada pergi ke rumah seseorang, jangan duduk depan pintu betul-betul, ataupun jangan pergi tembok kita, ada orang dia tembok, tak apa dia kata anak beranak aku, ataupun tak apa ni kawan baik daripada zaman kecil lagi, dia pergi mari rumah tu macam bukan rumah orang lain. Iya, tapi adab tetap adab. Kena tu satu hal, adab Nabi ajar. Sampaikan ada masa-masa tak patut kita pergi menziarahi beberapa waktu. Nabi pun cerita kepada di kalangan keluarga sendiri pun. Bagi salam lagi, Assalamualaikum, yang kedua tak jawab. Dan Nabi duduk di sebelah tepi, kanan atau kiri. Ini ada kita pergi rumah orang, jangan duduk lepas muka pintu, kanan ke kiri. Dan setiap rumah pula, janganlah rumah kita tu pintu tanpa ada sebarang tabir. Biar ada tabir sikit. Kalau muka pintu buka pun tabir ada, sebab dalam rumah kita adalah aurat, tak boleh tengok. Sebab itu di kalangan sahabat, kalau rumah tu terbuka pintu pun, dia orang tundukkan pandangan. Kalau tak ada tabir, tak ada pun, tu dia duduk di tepi. Takut-takut buka nanti rumah ni, aurat rumah terdedah, rumah tidak ada tabir apa, maka dia dah berhati-hati awal, duduk tepi. Bagi salam sekali lagi, Assalamualaikum, tak ada jawapan. Sunnah dalam memberi salam hanya 3 kali, dan tinggalkan dengan sangkaan yang baik. Jadi jangan duduk lagi salah lagi tak buka, bagi salah lagi. Ada orang kadang-kadang dia ketuk dia ketuk, dia rumah dekat jiran dia pensel sangat. Biasa pun kena bagi salam. Fasallimu ala ahliya, ayat 52 surah An-Nur. Ada dinyatakan bila pergi rumah orang, bagi salam. Salam itu doa. Sampaikan Nabi kata bagi salam ke rumah ni, ada tuan rumah ke tak ada tuan rumah. Kita tuan rumah ni, kita nak pergi bermusafir mana-mana, kunci rumah, balik pada bermusafir, buka kunci, bagi salam Assalamualaikum juga. Kita tahulah rumah bukan ada orang ni, kita ni tuannya, kunci rumah ni, bagi salam. Apatah lagi jika dalam rumah kita
pergi ke mana-mana, anak isteri kita ada, maka salam itu doa untuk orang-orang yang mendiami rumah tu. Antara sunnah masuk rumah kaki kanan, baca dengan doa, dan juga dalam sunnah Nabi ada membaca 3 kali qul huwallah tu antara sunnah masuk dalam rumah. Antara lain tu mungkin menghalau syaitan lah, tak bagi syaitan masuk bersama, juga kita masuk dengan doa. Jadi bila Nabi dah selesai bagi salam 3 kali, tak ada orang jawab, balik. Beberapa langkah Nabi keluar nak balik, tuan rumah buka pintu, kejar Nabi. Waalaikumsalam ya Rasulullah, silakan. Ada tuan rumah, ada tuan rumah. Lepas tu tadi aku bagi salam, apa tak jawab? Saya jawab tapi jawab slow. Dia duduk dalam rumah, dia jawab slow. Sebab apa? Jika tuan bagi satu salam, saya terus jawab dengan suara yang kuat, tuan tak akan bagi salam yang kedua. Dan salam adalah doa, dan ini doa daripada kekasih Allah, doa dari Rasulullah. Mana boleh saya biarkan? Nak tunggu semua tu biar dapat belaka. Nabi pun senyum, sahabat punya nak kebaikan. Jadi kembali pada sahabat tu tanya, macam mana aku nak tahu ni? Nabi kata, letak tangan atas dada, hati akan berasa tak sedap perkara yang haram, akan berasa tenang dengan perkara yang halal. Wa innal muslimal wara'a, orang Islam yang wara' itu yada'us saghirata, dia akan meninggalkan walaupun dosa kecil, makhafatal kabirata, takut bimbang kepada dosa besar. Kerana orang dia tak, kalau rasa tak sedap dia tak buat. Dia orang Islam yang warak ni, dia akan tinggal sekecil-kecil dosa. Walau kata ini dosa kecil je, bukan kecil ni. Dosa-dosa ni benda Allah tak suka. Macam perkara dalam hukum lah. Ada orang kata jangan buatlah. Ni bukan haram, makruh je. Makruh tu larangan juga. Seperti kata sunat tu perintah, tidak wajib. Wajib sunat, perintah tetap perintah. Cumanya hak tu hukum dia kerana dalil dia kuat jadi wajib. Bawah dia sunat, tapi tetap suruhan. Bukan kata sunat ni suruh tinggal, suruh buat. Makruh bukan kata suruh buat. Apa makna makruh? Dari segi hakikatnya, dari segi fiqh kita kena faham. Ahli fiqh dia akan mencari sedaya upaya ruang sekecil-kecil supaya orang tidak menjadi salah, tidak jatuh dalam kesalahan. Ini kaedah fiqh. Sekecil-kecil boleh juga ada ruang, tak salah. Boleh lagi. Macam ni pun boleh. Fiqh tidak akan jadi. Itu sebab dia ada fatwa, dan satu lagi kita ada taqwa. Kalau setakat nak fatwa, ada masa yang mana kalau kata teruk dah kita ni lapar berdoa, dah benda halal tak ada, haram boleh makan. Itu fatwa. Dan takwa kita boleh pergi gagah, kita makan benda yang haram ni banyak lagi. Dan Allah tidak meletak suatu kebaikan pun dalam benda yang haram. Hak Allah Ta'ala haram tu semua tidak ada kebaikan. Allah Maha mengetahui jika tidak, dia tidak letak pengharaman pada suatu benda yang haram tu. Cuma ada kebaikan atas dasar ujian Allah Ta'ala. Ada doktor di Jerman, dia bagi tahu tentang orang, dia kata tubuh khinzir, babi tu, semua setiap inci antara binatang yang paling sesuai dengan manusia. Kalau kata organ manusia ni satu organ tak cukup, hak paling sesuai sekali kalau nak ambil hak binatangnya khinzir. Tetapi dalam masa yang sama Allah haram najis mughallazah. Lepas tu dah Allah Ta'ala haram nak ambil juga. Tak boleh. Walaupun kita kata itu kesesuaian pada kita, pada Allah dia haram tu ada hikmahnya. Allah tidak akan letak haram benda yang baik untuk hamba. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Jadi setiap benda kalau kata dalam apa saja benda haram, maka ada tidak baik dia tu, tetap tak baik. Maka kita ambil atas dasar apa? Kita sebagai hamba Allah, kita beramal dengan perintah Allah. Maka di akhir hadis yang mana sambungan tadi dia kata, seseorang Muslim yang warak tadi, dia akan meninggalkan walau dosa-dosa yang kecil, bimbang kepada dosa yang besar. Dia takut hak kecil-kecil, bila orang dah Allah bisa tegak biasa, dah mudah dah buat je, akan jadi mudah buat hak dosa besar. Dan orang yang takut kepada dosa besar,
dosa-dosa kecil pun, benda-benda tak elok pun dia akan tinggal. Tu kata wara' ni benda yang kata makruh pun. Dan hakikat makna makruh dalam bahasa Arab, makruh ni daripada kalimah kariha. Kariha yakrahu karhan. Fahuwa karihun wa dzaka makruhun. Isim maf'ul daripada kariha, benda yang dibenci. Makruh ni Allah benci. Dia kalau kita nak buat ayat, makruhun indallah, dibenci di sisi Allah. Kalau kita kira patut ke kita nak buat benda yang Allah tak suka, tiba-tiba dalam masa sama duk minta dengan Allah. Dah minta dengan Allah tu, minta Allah ni, minta nak hak tu, nak hak ni. Kita nak dapat hak molek ya. Tapi dalam masa yang sama hak Allah tak suka kita duk buat. Memang tak patut sebagai seorang hamba Allah. Memang kita kena tinggal benda-benda yang mana sahabat baginda Nabi SAW dan kehidupan mereka tu, walau sekecil kesalahan mereka menganggap benda yang besar. Benda yang kecil ya salah ni, dia anggap benda yang besar, seolah-olah seperti satu bukit yang akan menghempap atas diri dia. Bahkan orang yang tidak wara', dia tidak berasa bersalah walaupun dosa besar tu dia anggap seperti lalat mari hinggap, dia boleh halau gitu saja. Maka kita kena ambil jalan yang lebih wara'. Seperti hadis ni kata, tinggalkan perkara yang tidak pasti dan ambilkan perkara yang pasti. Dalam tambahan ada dalam riwayat dikatakan, bila Nabi sebut orang Islam yang wara', dia akan jaga, dia tak buat walaupun dosa yang kecil, takut bimbang kepada dosa yang besar. Maka dalam satu hadis riwayat Wasilah bin Al-Asqa daripada Nabi SAW, bila Nabi bagi tahu tu, sahabat Nabi tanya, apa itu wara'? Dah kata orang Islam, seorang Muslim yang wara' itu meninggalkan walau dosa-dosa kecil, bimbang takut kepada dosa besar. Sahabat Nabi tanya, famanil wara'? Wara' tu apa? Siapa orang yang duduk dalam keadaan itu, iaitu orang Islam yang wara' tu macam mana? Qala, jawab Nabi, alladhi yaqifu 'inda syubhah, dia yang akan tawakuf di sisi atau sesuatu perkara yang syubhat kesamaran. Benda yang syubhat, benda yang sama, benda tak pasti, dia tidak akan buat keputusan, tawakuf. Boleh ke, tak boleh ke, tak ada keputusan. Berhenti situ. Dia tak berani nak buat dan tak berani. Maknanya tawakuf. Itu dalam kaedah usul dan kaedah fiqh ada kaedah ni. Maknanya sesuatu benda kan, bila terutama dia panggil ta'arud bainal hadisain. Kita belajar hadis ni kata gini A, hadis ni kata B, lawan. Berlawanan, hitam putih. Lawan ni macam mana ni? Maka kaedah ashabul muhaddithin, orang-orang ahli hadis kata, bila berlakunya ta'arud, maka nombor satu sekali dia kena tengok mana yang lebih kuat. Riwayat mana yang lebih kuat. Itu sebab pentingnya tahu riwayat tu. Nah, riwayat hadis mana lebih kuat tu, satu dapat keputusan. Yang kedua, kena tengok kepada tarikh. Tarikh maksudnya antara dua hadis ni bila bertembung, mana satu yang awal, mana satu yang akhir. Sebab akan wujud berlaku masalah dia panggil nasakh antara dua hadis. Satunya dia mari awal, kemudian mari akhir. Awal tu selalunya dimasuhkan dengan yang terakhir. Contohnya antara Nabi melarang orang perempuan ziarah kubur. Itu hadis awal. Tapi bila tengok, kerana pada ketika Nabi larang tu, orang-orang perempuan, terutama orang-orang di Mekah, mereka kalau berlaku kematian, dia akan ratapi kematian tadi. Rambut tarik, baju koyak. Macam ni berlaku memang tak bagus. Tambah-tambah pergi buat di kubur tu. Jadi benda tu Nabi larang, Nabi tak bagi. Orang perempuan tak bagi pergi kubur langsung. Nabi kata, kuntu mana'tu ziaratul qabri, aku menegah orang perempuan dari ziarah kubur tu dulu. Tapi selepas tu keadaan orang Islam makin kuat dan makin menghayati dan faham, dan perkara tu dah tidak wujud, fazuruha. Lepas tu Nabi pun telah memberi, sekarang kamu boleh ziarah. Jadi dua hadis kalau kata ini hadis larang Nabi, antara hadis larangan dengan hadis yang Nabi beri izin, tengok dua hadis larangan lebih awal masanya, maka dia telah jadi mansuh dengan hadis yang terakhir. Itu dua cara.
Dan cara ketiga, dia kena pastikan mana yang dia boleh tarjih, mana melebih kuat. Tadi hadis memang hadis yang kuat. Pasti dah ni hadis dia tak kuat, tapi dia dengan kaedah pembelajaran dia tarjihkan, kuatkan satu daripada yang satu lagi kerana dia nak ambil amalkan yang satu. Jika tiga keadaan ni dia tak dapat buat, maka orang-orang ahli hadis pun mereka kena tawakuf, tak boleh buat hukum. Ni ada A kata, ni ada B, tak tahu. Kita tak boleh nak buat hukum amal yang mana, kerana apa? Selagi tak tahu tiga perkara kaedah tadi dalam ta'arud ataupun pertentangan antara hadis. Jadi bila seorang sahabat tanya melalui riwayat Wasilah bin Al-Asqa' daripada Nabi, siapa itu orang yang wara'? Kata Nabi, alladhi yaqifu 'inda syubhah, orang yang tawakuf ketika adanya perkara yang syubhah. Maka demikianlah ada di akhirnya daripada Abu Darda, Ibnu Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhum, ada satu perkataan mereka. Katanya, ma turidu ila ma yaribuka wa haulaka arba'atu alafin la taribuka. Apa yang kamu ingini itu, walaupun benda di sekeliling atau berdekatan kamu tu tak pasti, banyaknya nilai katakan 4,000, nak dibanding benda yang kamu rasa pasti, maka walau 4,000, nak buat perbandingan macam seolah benda yang pasti itu lebih baik 4,000 kali ganda daripada benda yang kamu rasa tak pasti. Ini antara kata-kata sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka oleh kerana itu, kita sebagai umat Nabi menjadi satu tuntutan kepada kita, apa saja dari segi ilmu dalam bab fiqhnya, terutama lagi pegangan tauhidnya, dalam akhlak, dalam sirah, dalam apa saja perkara bab jual beli, muasyarah, muamalah, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggal benda yang tak pasti, ambil perkara yang pasti. Maka tidak ada cara lain, ilmu satu-satunya cara untuk kita tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Dia panggil garis panduan syariat ni melalui sumber Al-Quran, Al-Hadis, begitu juga ijma' ummah dan qiyas. Jadi mudah-mudahan perkongsian kita sama-sama dapat kita ambil manfaat apa yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kekurangan diri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.